الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. وبعد. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. سيدنا عمر كان وقافا عند كتاب الله. Sayyidina Umar adalah orang yang sentiasa berhenti memerhatikan kitabullah. Masih lagi dalam hadis yang ke-15 daripada kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah, syarahan Al-Imam Muhammad Al-Jurdani Ad-Dimyati radhiyallahu ta'ala anhu, daripada kitabnya Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi syarhi Arba'in An-Nawawiyah. Qala waruya anna rajulan qala li sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan bahawa seorang lelaki telah berkata kepada Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu, innaka la taqdi bil adli wa la tu'til haqqa. Sesungguhnya kamu tidak menghukum dengan adil dan tidak memberi dengan kebenaran. Faghadiba wahmarra wajhuh. Maka marah Sayyidina Umar dan merah wajahnya disebabkan kerana terlalu marah. Faqila lahu ya amiral mu'minin alam tasma' anna Allah Ta'ala yaqul. Maka ada seorang yang berada di dalam majlis itu mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai amiral mu'minin, tidakkah kamu mendengar bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin wa hadha jahilun. Ambillah kemaafan dan arahkan dengan perkara yang baik dan jauhi atau berpalinglah kamu daripada orang-orang yang jahil. Dan kata seorang ni kata hadha jahil, orang yang kata kamu tidak berhukum dengan adil, tidak memberikan dengan hak, itu jahil. Qala sadaqta. Maka kata Sayyidina Umar, kamu benar. Faka'annama kana naran fa'utfi'at. Seakan-akan pada mulanya Sayyidina Umar seperti api, tiba-tiba dipadamkan dengan mendengar ayat Allah, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Dan ayat ni perlu diamalkan oleh kita semua. A'rid 'anil jahilin, berpaling daripada orang-orang jahil. Mana melayan mereka akan meletihkan kita. Wa ruwiya 'an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, salasun man kunna fihi faqad istahaqqa wilayatallahi. Sesiapa yang ada tiga perkara ini, maka berhak baginya untuk mendapatkan wilayat Allah, maksudnya pertolongan daripada Allah. Apa dia? Hilmun yarfa'u bihi safah as-safih. As-safih as-safih, minta maaf. Yarfa'u bihi safih as-safih. Kelembutan yang menghalangnya daripada kebodohan orang yang bodoh. Wa wara'un yamna'uhu 'anil ma'asi. Yang kedua, wara' yang menghalangnya daripada melakukan maksiat. Yang ketiga, wa khuluqun hasanun yudari bihin nas. Minta maaf. Khuluqun hasanun yudara bihin nas. Jadi, dan juga akhlak baik yang mana digunakan akhlak tersebut untuk mudarah. Mudarah maksudnya apa dia? Lawan dengan mudahanah. Mudarah digunakan dunianya untuk agama maksudnya. Akhlak tadi digunakan untuk kebaikan agama. Ini untuk politik lah dengan manusia ni, dengan politik yang baik maksudnya. Jadi ada tiga benda. Kalau ada perkara ni, maka berhak baginya mendapatkan pertolongan Allah. Kelembutan yang menghalangnya daripada kebodohan orang yang bodoh. Maksudnya bagaimana? Kalau orang yang jahil mengatakan sesuatu kepadanya,
maka dia menggunakan kelembutan dengan berpaling daripadanya. Itu maksudnya. Dan juga wara' yang menghalangnya daripada maksiat, dan akhlak yang baik yang digunakan untuk bermuamalah dengan manusia dengan cara yang terbaik. Itu maksudnya. Hilmu Fudail wa hilmu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kelembutan Sayyidina Fudail ibnu Iyad dan kelembutan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa hukiya, dihikayatkan anna al-Fudaila ibn Iyad kana idza qila lahu, sesungguhnya Sayyidina Fudail bin Iyad, kalau ada orang menceritakan kepada beliau, inna fulanan yaqa'u fi ardik, ada seorang telah mencela kamu, menghina maruah kamu, yaqulu wallahi la aghidhanna man amarah, yakni iblisa. Ya. Jadi kata beliau, demi Allah saya akan marah kepada siapa? Kepada yang mengarahkannya untuk melakukan dan mengatakan yang buruk tadi kepada aku. Siapa yang duk mengarahkan dia dengan perkara tadi? Syaitan, maksudnya iblis. Jadi aku akan marah iblis, kata dia. Summa yaqul, kemudian dia akan berdoa, Allahumma in kana sadiqan faghfir li. Ya Allah, kalau betul apa yang disebut oleh orang yang kata tadi kepada aku, maka ampunkan aku. Wa in kana kadhiban faghfir lahu. Kalau dia salah, kalau dia tipu, maka ampunkan dia. Ini sifat seorang yang halim, yang lemah lembut dengan umat Nabi SAW, sentiasa memaafkan. Karena itu mereka mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qila, diriwayatkan, inna Muawiyah radhiyallahu taala anhu kana min ahlamil arabi. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Muawiyah adalah orang yang sangat lemah lembut. Wa kana yaqulu, kata beliau, ma ghadibtu ala man aqdiru alaih. Saya tidak marah kepada orang yang saya mampu untuk menjatuhkan hukuman padanya. Wala ala man la aqdiru alaih. Dan saya juga tidak marah kepada orang yang saya tidak mampu jatuhkan hukuman kepadanya. Jadi siapa pun saya tak marah, maksudnya. Jadi maksudnya bukan tak marah kepada orang yang tak mampu saja kita nak balas. Dan hatta yang kita mampu pun kita tidak akan marah. Fadda'a wahidun annahu yaghdibuh. Fadaqala alaihi wa qala lahu utlub minka an tuzawwijani walidatak falaha duburun kabir. Allah. Nah, ada seorang idda'a wahidun annahu yughdibuh. Jadi ada orang ni dia mengaku bahawa Sayyidina Muawiyah telah menyebabkan dia marah. Fadaqala alaihi, ataupun fadda'a wahidun annahu yughdibuh, maksudnya dia mengaku kata Sayyidina Muawiyah memarahi dia. Fadaqala alaihi wa qala lah, dan kemudian lelaki tadi masuk bertemu dengan Sayyidina Muawiyah lalu berkata kepada beliau, atlubu minka, bukan utlub, atlubu minka an tuzawwijani walidatak. Sama? Kata dia, saya minta untuk saya kahwin dengan mak kamu. Falaha duburun kabir. Dia ada punggung besar, kata dia. Kata orang kata kat mak kita ni Sayyidina Muawiyah kata kat mak dia ni, mai jumpa depan Sayyidina Muawiyah nak bagi dia marah ni. Jadi bila nak bagi marah tu, dia kata, aku nak minta kau nak suruh hang kahwinkan aku dengan mak hang, kata. Orang kalau main mak ni, boleh angkat parang kan. Sayyidina Muawiyah dia kata ni, kenapa nak kahwin? Falaha duburun kabir, kerana punggung dia besar. Fa qala dhalika sababu hubbi abi laha. Sayyidina Muawiyah jawab balik, dia kata, gelak soleh. Dia kata, kerana tu ayah saya suka tu. Sayyidina Muawiyah balas balik, zalika sababu hubbi abi laha, kerana itulah ayah saya suka. Summa qala lil qazin, kemudian kata Sayyidina Muawiyah kepada penjaga perbendaharaan negara, a'tihi alfa dinar liyashtari jariyatan. Bagi kat dia 1000 dinar untuk dia beli jariah. Dia nampak teruk dah ni kepala. Bagi kat dia 1000 dinar, suruh dia pergi beli hamba perempuan. Dia tak marah lah, kot dia kata, korang ajak mai depan aku cakap macam tu, kot lah nak minta bantuan, abang lah ni sampai duk minta benda-benda yang macam tu dah melampau. Tapi beliau tidak marah, malah beliau menjawab pula dengan jawapan yang yang agak orang panggil lucu lah kalau orang dengar. Baik, al-ghadabul mahmud wal ghadabul mazmum, kemarahan yang terpuji dengan kemarahan yang dikeji. Wa'lam
annal ghadaba innama yuzammu haitsu lam yakun lillahi ta'ala wa amma idza kana lahu ta'ala fahuwa mahmudun. Ketahuilah bahawa kemarahan itu dicela kalau bukan kerana Allah. Kalau kerana Allah, maka ianya terpuji. Wa min thamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaghdibu idan tuhikat hurumatullahi azza wa jalla. Karena itu Nabi akan marah ketika mana dipermainkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Nabi maksudkan la taghdab dengan makna tidak boleh marah langsung. Nak marah pada tempat yang dibenarkan, maka itu terpuji. Seorang ayah memarahi anaknya disebabkan kerana tidak solat, maka itu terpuji. Seorang suami memarahi isterinya kerana tidak menutup aurat, itu terpuji. Jadi bukan tidak marah langsung. Nanti kalau tak marah langsung, kalau isteri buat maksiat pun tak marah, maka itu dayus. Itu dayus. Dan orang dayus ni tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya Nabi SAW marah ketika mana dipermainkan hukum Allah dan juga diringan-ringankan perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diringankan perkara yang diharamkan oleh Allah. Wa kana sayyiduna Musa alaihi salam syadidal hiddati wal ghadabi lillahi ta'ala wa lidinihi. Sayyidina Musa alaihi salam adalah orang yang sangat orang panggil berjaga dan juga sensitif lah. Syadidal hiddati maksudnya sangat sensitif dan marah dengan kerana Allah dan kerana agamanya. Walidha lamma raja'a min munajati rabbih azza wa jalla wa wajada qaumahu ya'buduna al-ijla, itu kerana bila beliau pulang daripada munajat di Bukit Turusina, dan kemudian dapati kaumnya menyembah ijl, lembu, anak lembu tu, aqadha sya'ra ra'si aqihi Harun alaihi salam bi yaminih, maka dia pegang rambut saudaranya Sayyidina Harun. Sayyidina Harun abang kepada Sayyidina Musa, bukan adik, abang kepada Sayyidina Musa. Dipegangnya rambut abangnya Sayyidina Harun, dengan tangan kanan pegang rambut, di tangan kiri pegang janggut dia. Ini kalau kata dia tarik macam tu, boleh tercabut kepala, kerana kekuatan Sayyidina Musa AS. Jadi marah ni, marah sampai pegang janggut dengan rambutnya Sayyidina Harun AS, Nabi Allah. Walihyatahu bishimalih, dan memegang janggutnya dengan tangan kirinya. Wajarrahu ilaihi, dan ditariknya mai kepada beliau. Wa tawahuman annahu qassara fi kaffihim an ibadatil ijli, kerana menyangka bahawa Sayyidina Harun taksir, terlalai daripada menghalang mereka daripada menyembah berhala. Jadi maksudnya di sini orang panggil apa? Sayyidina Harun ada politiknya. Sayyidina Harun tidak mau memecah belahkan pada ketika tersebut, menunggu daripada Sayyidina Musa agar tidak nanti dia dianggap sebagai pemecah belah kepada umat pada ketika tersebut. Jadi ditunggu yang boleh memberikan pandangan, dan kerana itu beliau menunggu Sayyidina Musa AS, bukan meredai dengan perkara yang dilakukan tadi, kerana dia Nabi Allah Ta'ala, baginda Harun Nabi Allah. Dan mustahil beliau membiarkan perkara tersebut, malah sentiasa mendoakan kebaikan kepada umatnya. Walamma qariqal Qadir, ini peristiwa yang berlaku. Walamma qariqal Qadiru alaihi salam safinata, bila mana Sayyidina Qadir alaihi salam, Nabi Khidir memecahkan kapal, ghadiba Musa salawatullah wassalamuhu alaih, marah Nabi Allah Musa salawatullah wassalamuhu alaih, wa aqada birijlihi liulqiyahu fil bahr. Sayyidina Musa angkat kaki Sayyidina Qadir ni, terbalik ke belakang, pegang kaki macam tu. Dia kuat Nabi Musa, masya-Allah. Ambil kaki, pegang macam nak lempak dalam laut, punya nak marah. Fadzakkarahu Yusha ibnu Nun, maka Sayyidina Yusha yang jadi Nabi setelah itu, anak murid kepada Nabi Musa, yang mengikuti Nabi Musa dalam perjalanan tu, pesan balik, ingatkan balik. Ahdahu ma'ahu faqallahu, kata ingat balik, dia janji tu tak mau marah ni, teruk ingat ni. Sampai kat kaki, kepala duduk bawah, kaki duduk atas. Siapa dia? Nabi Khidir bukannya. Nabi Musa sakan dia memang beliau seorang yang sangat sensitif dengan urusan agama.
Dia bila tengok keadaan macam tu, dia kata, kita dah orang bagi tumpang free, kemudian kamu pergi pecah pula kapal dia. Pegang kaki naik ke atas, nak lempak lah ni. Kuatnya Nabi Musa AS. Dan kemudian diingatkan, kemudian beliau melepaskan kembali dan minta maaf selepas tu. Sebab tu kata Sayyidina Al-Imam Ibnu Arabi kata beliau, sebenarnya Sayyidina Khadir AS telah menyiapkan 1000 masail untuk diselesaikan dengan Nabi Allah Musa AS. Tetapi Nabi Musa sempat bersabar 3 saja. Lagi 997 tidak mampu ditemui. Kalaulah, sebab tu Nabi SAW kata, kalaulah Nabi Musa bersabar, akan bertemu lagi dengan keajaiban yang luar biasa. Tera 3 tu saja pun dalam surah Kahfi, ayat paling banyak tentang kisah tadi. Kisah adab beliau dengan Nabi Allah Khadir, dan juga bagaimana beliau minta kepada Nabi Khadir untuk diikuti dan seumpamanya. Dan satu ayat saja, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Di situ saja Imam Ar-Razi radhiyallahu ta'ala anhu keluarkan 12 adab yang telah ditunjukkan oleh Sayyidina Musa kepada Nabi Khidir. Satu ayat tu saja. Tu tak baca lagi, itu 20 ayat cerita pasal kisah tu. 20 ayat. Tapi ayat satu yang disebut apa dia? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku ikut kamu agar kamu mengajarkan aku dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Ni adab ni saja keluar 12 faedah. Faedah adab daripada Nabi Musa. Antaranya apa dia? Nabi Musa minta untuk jadi pengikut. Hal attabi'uka. Minta dulu izin. Yang kedua, minta untuk jadi pengikut. Bukan nak buat pandai-pandai. Kemudian yang ketiga, ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Diminta untuk mengajarkan ilmu, bukan semua. Mimma, sebahagian saja. Ini adab murid dengan guru. Bukan datang, saya nak mengaji semua yang Tok Guru ada. Jangan tinggal satu. Kalau tidak, dikira kitman ilmu. Dikira menyembunyikan ilmu. Itu dia. Sebab jumpa dengan Tok Guru silat, habaq kat dia. Habaq kat Tok Guru tadi kata, saya nak mengaji semua buah. Tak ajak satu, kira menyembunyikan ilmu, neraka. Itu dia. Tak, Sayyidina Musa kata apa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta. Dengan apa sebahagian yang diberikan. Saya tak minta semua. Saya minta sebahagian saja yang diberikan oleh Allah kepada kamu dengan ilmu. Itu baru 2. Ada lagi 10 lagi faedah yang tu ada disebut dalam tafsir Al-Imam Ar-Razi Mafatihul Ghaib, dan disebutkan, dinukilkan oleh Sayyidi Al-Imam Al-Syekh Muhammad Awwamah dalam kitab beliau Ma'alim Al-Irsyadiyah, Ma'alim Irsyadiyah. Tentu ada. Tamam. Ini akhlak dan adabnya Sayyidina Musa luar biasa. Tapi dalam bab berkaitan dengan agama, berkaitan dengan perkara-perkara yang syariat dan seumpamanya, beliau tegas dan juga sedikit sensitif. Menyebabkan dia terlupa dengan perjanjiannya tersebut. Haya Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Ini malunya Sayyidina Musa alaihi salam. Wa hukiya anna Bani Israel kanu yaqtasiluna uratan yanzuru ba'duhum ila ba'din. Ini cerita kita. Dia ceritakan, dia kerja gelak bildan. Diceritakan bahawa Bani Israel, mereka mandi sesama mereka, telanjang. Masing-masing tengok masing-masing. Kawan tu kecil, kawan ni besar. Gelak. Ada sungguh lah tu lah. Tengok apa lagi kan. Dah mandi telanjang. Dan ni harus bagi dalam syariatnya mereka. Syariat kita tak boleh lah. Sebagai santri duk buat macam ni pula, memang kena penarajang lah, kan. Bagi tajung dekat dekat yang mana-mana yang macam tajung, kan. Tajung macam ni tajung. Ni keris tajung. Bagi tajung ni dekat macam tajung ni kan. Tunjuk ke orang, terlibat kat situ. Wa kana Musa alaihi salam yaghtasilu wahdah. Sayyidina Musa mandi seorang-seorang. Hayaan min an yura uryanan. Kerana beliau malu untuk dilihat dalam keadaan telanjang. Walaupun dibenarkan pada umat tersebut. Fahalafu billahi annahu ma yamna'uhu min irtisali ma'ahum illa... tengok. Apa dia ni? Illa kibru unsayayih. Apa dia? Telok besar. Ni tengok jahat ni, Yahudi.
Dia pun sumpah, dia berkata, demi Allah, kenapa dia tak mandikan kita? Tidak menghalang dia mandi dengan ma yamna'uhu ya min ightisali ma'ahum illa kibru unthayih. Mana telok besar. Oh, tuduh gitu. Au anna bihi barasan, ataupun dia ada baras, penyakit apa? Penyakit sopak. Sopak ke penyakit kusta ni? Penyakit sopak. Nah, fantalaqa zata yawmin yaghtasilu fi 'ain. Satu hari Nabi Musa pergi mandi di satu mata air. Wa ja'ala thawbahu 'ala hajarin. Maka beliau meletakkan bajunya di atas satu batu. Fafarra bihi. Batu tu bawa lari baju dia. Nah, fafarra bis-saw. Fatabi'ahu Musa alaihi salam wa huwa yaqul thawbi hajar. Ay utruk thawbi ya hajar. Jadi hajaru maksud dia. Thawbi hajaru. Thawbi hajaru. Tengok ni takdir dia apa dia? Ay utruk thawbi ya hajaru. Jadi hajar ni apa dia? Apa ni? Nakirah maqsudah. Dan mabni. Baca hajaru. Jadi kalau orang tadi nak baca macam mana? Thawbi hajar boleh lah baca sukun taslam. Thawbi memang senang lah baca tu sebab ada ya belakang tu. Allahumma ballighna Ramadan warzuqna Lailatul Qadri. Jam. Tak jumpa dia tu qadar. Baca doa itu. Baca doa Allahumma ballighna, Allahumma barik lana fi Ramadan. Lagi apa dia? Wa ballighna Lailatul Qadri. Habis. Malaikat tak tahu nak tulis apa. Nak tulis bodoh ke reti ni. Baris tak kena ni. Tak apa, kita kata baris tak kena pun kita ikhlas doa tu. Tak apa. Bagilah reti dulu. Kalau ya pun Lailata baca. Bagi betul baris tu. Ibu-ibu ingat saya baca ni pakai ikut dan kot. Tak no, tak baca ikut dan ni. Ni baca ni semua baris ni. Ni anak-anak murid ni pun bukan ada yang reti ni. Reti pada tok guru pun dah. Mausulah. Baik, saubi hajaru. Tapi kalau kita sukun apa dia? Saubi hajar. Saubi takdir i'rab dia apa dia? Maf'ulun bih. Hajar. Dia apa ni jadi munada nakirah maqsudah dan dihazafkan dia punya huruf nida. Ai utruk saubi ya hajar. Sebagian ulama kata dalam kitab Imam Abdul Ghani Nabulsi, kesemua kitab diturunkan dalam bahasa Arab. Diterjemahkan balik oleh para nabi kepada kaumnya dalam bahasa kaum. Yang kata Zabur turun dalam bahasa bahasa apa? Suryani, Injil. Taurat turun dalam bahasa Ibrani, dalam Hebrew. Dan dia bukan turun dalam Hebrew, kata Sidi Abdul Ghani Nabulsi. Dia turun dalam bahasa Arab. Diterjemahkan balik oleh para nabi kepada kaum mereka dengan bahasa kaum tersebut. Satu jadi Hebrew, yang tu jadi bahasa Suryani, yang tu yang jadi bahasa pada kitab Zabur dan seumpamanya. Tamam. Baik. Jadi kata dia, tinggalkan baju aku wahai batu. Famarra ala mala'in ay jama'atin min bani Israila fara'auhu uryanan ahsana ma khalaqallahu. Jadi bila mana Sayyidina Musa tengah duk lari di depan kaum Bani Israel tadi, yang mereka ni pakai bersumpah tu lah, maka mereka melihat Nabi Allah Musa dalam keadaan terlanjang dan berada dalam keadaan yang terbaik yang dijadikan oleh Allah. Tak ada yang lebih baik daripada tu. Wa barra'ahu Allahu mimma yaqulun, dan Allah telah menyelamatkan Nabi Musa daripada apa yang mereka sebutkan. Cuba tengok umat Nabi Muhammad beradab dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa pun yang pikir macam tu tentang Rasulullah. Walamman taha ila hajari darabahu bi'asahu. Bila mana sampai dekat dengan batu, maka dia pun pukul dengan asah, dengan batunya, dengan tongkatnya. Sebahagian kata memukul dengan tangannya sendiri. Masih ada kekal tapak tangan Sayyidina Musa katanya pada batu tersebut. Ta'diban lahu wa zajran, sebagai mengajar batu tersebut. Kata pada curi kain orang. Lianna Allah Ta'ala khalaqa fihi hayatan hatta sadara minhu
fi'lu man ya'qil. Kenapa Sayyidina Musa memberi takdib kepada batu tersebut? Sedang batu bukan makhluk yang bernyawa untuk diajar. Faham? Karena Allah telah menjadikan pada batu tersebut hayah kehidupan sehingga terbit daripadanya perbuatan seperti orang yang berakal. Maka boleh juga untuk ditakdib pada waktu itu. Berhak untuk ditakdib, untuk diberikan pengajaran. Suma inna hadzal haditha hadithun 'azimun wa huwa min jawami'il kalim li'annahu jama'a baina khairai dunia wal akhirah. Maka hadis ini hadis yang agung, terkumpul dalamnya jawami' kalim, iaitu kalam yang pendek daripada Nabi tetapi maknanya banyak, karena terkumpul di dalamnya kebaikan dunia dan akhirat. Rawahul Bukhari fi kitabil adabi min sahihi. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab daripada sahih Al-Imam Al-Bukhari. Al-hadis as-sabi'a ashara al-amru bil ihsani warifqi bil hayawan. Hadis yang seterusnya yaitu hadis berkaitan dengan arahan daripada Nabi untuk melakukan, dan Allah kepada kita untuk melakukan kebaikan dan ihsan, berlemah lembut kepada hayawan. Nanti akan ceritakan kau penting dalam bab ini. Dan hadisnya an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Ini esok kita akan baca insya-Allah taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.